Biasanya bila orang kata sedekah, dimaksudkan keuangan duit. Yang ni Betul. yang paling kecil, yang ni yang paling saya tak ada. Okey, saya tak ada duit. NGO memang tak ada duit. Tapi dia ada 4 lagi, 4 lagi. iaitu ilmu, Aha, masa, okey. tenaga dan doa. Doa ni yang paling gemuk tapi tak banyak orang nak buat. Mhm. Jadi bila saya ingatkan ni dengan apa yang Ustaz Ahmad tadi cakap, iaitu hak kita untuk berbuat baik dengan manusia lain. Okey, itu termasuk dalam bagi saya itu termasuk dalam peringkat ilmu. Mhm. Maknanya kalau kita tunjuk contoh yang baik pada orang, jadi orang akan ikut benda yang baik, orang Baik. suka. Jadi kepada konteks pada ustaz punya soalan tadi, ini adalah 5 asas yang bila orang kata saya tak ada duit, tak boleh nak sumbangkan, tak boleh nak sedekah, tak boleh apa. Tapi bagi saya jumpa ada 4 lagi lain yang lebih istimewa ni. Yang kita selalu lupa atau kita tak pandai nak pakai sebab kita terlampau taksub sangat bahawa kebendaan adalah sesuatu yang merubah. Jadi bila kata tolong orang, saya tolong remaja hamil ke, ibu tunggal ke, Mhm. duit tidak menyelesaikan semua itu semata-mata. Dia membantu, dia macam Mhm. cushion sikit, tapi bimbingan, contoh, tauladan, doa, saya nak sebut pasrah tu, itu perkataan diorang. Tapi bagi saya ialah dia kena ada keredaan dan dia kena faham apa yang berlaku tu adalah untuk dia menjadi Mhm. lebih baik. Jadi dalam konteks, masyarakat dan bila kita kata kenapa kita buat semua ni, okey, kalau itulah soalannya pada saya, mereka-mereka yang kami bantu ni telah mendidik saya satu benda yang paling besar iaitu nikmat.
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 155 hingga 157 daripada surah Al-Baqarah, di mana maksudnya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan hasil, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya, salawat dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 3 ayat ini adalah sebahagian daripada surah Al-Baqarah dalam juz yang kedua. Bila kita bercerita tentang surah Al-Baqarah ini turun pada Nabi dalam masa 2 tahun di Madinah itu, ada banyak panduan untuk Nabi memimpin. Dan pada hari ini kita ingin melihat bagaimana ayat ini menjadi pencerahan tentang konsep ujian. Kadang-kadang kita gagal dan malah Allah menggunakan perkataan walanabluwannakum ini. Allah sentiasa menguji. Maka kita nak bersama-sama dengan Ustaz Mustafa Suki untuk sama-sama mencerahkan Ustaz. Ayat ini, apakah yang dimaksudkan dengan walanabluwannakum itu? Kerana ia datang dalam bentuk yang mudhari', maksudnya berterusan. Apa sebenarnya hakikat tentang hidup kita ini? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang berbahagia Ustaz Faz, Datuk Seri, kemudian juga sahabat baik, iaitulah Ustaz Tirmizi. Jadi alhamdulillah kita berbincang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berapa keadaan yang mana ia menjadikan kita salah seorang ataupun makhluk ataupun manusia yang boleh untuk sampai kepada apa yang Allah kehendaki, iaitulah wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kata Imam Qatadah rahimahullah, bila beliau membincangkan tentang ayat ini, beliau menyatakan bahawa pasti manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan apa keadaan pun yang mana dia mampu untuk berhadapan ataupun untuk tekad yang kuat berhadapan dengan ujian yang Allah bagi kepada dia. Dan secara asasnya ayat ini menyebutkan 5 ujian. 5 ya. 5. Tetapi sebenarnya dia hanyalah sekadar menunjukkan kebiasaan manusia akan diuji sekitar itu. Dan tidak juga kita nafikan akan ada ujian-ujian yang lain yang mana berdasarkan kemampuan bagi seseorang yang Allah hendak mengujinya. Dan Allah menyatakan daripada ayat ini, pertama sekali Allah sebutkan tentang ketakutan. Jadi ketakutan ni memang manusia akan rasa dalam keadaan takut. Sebab tu kata Al-Imam Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ni, beliau menyatakan bahawa manusia ni boleh takut dengan pelbagai. Ada manusia takut tujuan yang baik, takut kepada Allah, maka tujuan yang baik. Ada manusia takut sebagai contohnya bila pintu rumah diketuk. Bila apa yang ketuk, siapa yang ketuk, maka akan timbul polemik dan pelbagai. Jadi itu juga menunjukkan manusia dalam ketakutan. Bersedia pukul 11 rumah siapa kena ketuk, contoh kan? Pukul 12 rumah siapa kena ketuk, maka dia takut. Tapi juga di sini Allah sebut tentang beberapa perkara juga lagi. Selain pada takut, Allah uji juga dengan kelaparan. Allah uji kelaparan dengan keadaan sekarang, dengan pandemik dan sebagainya. Ada manusia yang diuji dengan kelaparan, makanan pun tak cukup, sekadar apa yang ada saja di atas meja. Maka ini juga antara ujian kepada manusia. Dan Allah sebut juga ujian yang lain, iaitulah berbentuk kekurangan harta, berbentuk tentang buah-buahan tak jadi, berbentuk juga tentang apa yang kita sebutkan daripada sudut asalnya juga, iaitulah berkait rapat dengan diri pun Allah uji. Sebab tu Imam Syafi'i memberi setiap ujian ni
berlainan dengan ulama-ulama tafsir yang lain. Kata Imam Syafi'i, bila mana Allah uji dengan ketakutan ini, manusia akan takut juga dengan keadaan dia takut dengan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah uji juga dengan keadaan dia berasa dengan keadaan lapar. Lapar ni kita nampak tak ada makanan. Tapi sebenarnya kata Imam Syafi'i, bila kita keluar zakat, bila kita infak, harta kita berkurang, kita akan rasa lapar dan dalam masa yang sama kita berpuasa. Puasa juga akan membuatkan kita rasa lapar. Dan kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila berbicara tentang ayat yang berkaitan dengan diri manusia tu akan diuji, sakitnya, dan juga akan diuji juga daripada sudut kekurangan buah-buahan. Kita nampak secara literalnya, sekarang musim tengkujuh, padi masalah, sayur-sayuran masalah, macam-macam. Dengan keadaan manusia yang sekarang ni diuji dengan musim-musim tertentu. Maka kata Imam Syafi'i, kadang-kala anak juga merupakan buah-buahan yang masak, yang ranum, yang akhirnya Allah uji. Kalau kita tengok beberapa peristiwa sekarang ni, ada kes pembunuhan dan sebagainya, maka semua ni adalah ujian yang Allah bagi dan akhirnya balik semula kepada apa? Kepada wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan sabar ini, dia merupakan satu perkara yang perakhiran bagi sisi manusia. Yang bila dia diuji, dia dapat ataupun tak perasaan sabar. Sebab sabar ni banyak jenis Ustaz. Macam Ustaz tanya pada saya tadi, pergi memancing tak semalam. Saya hobi memang memancing. Saya kata daripada awal kita balik pancing tu kita sabar dah. Sabar Sabar. Umpan dah cukup, semua dah cantik. Mata pancing semua dah cukup. Bila kita baling tu kita tengok sampai pukul 1 tak dapat ikan. Tak dapat. Tapi yang tu sabar dia lain macam sikit. Memang boleh sabar. Tapi bila mana hartanya, contoh kita kata dalam bab bisnes, kita dah ada sistem yang baik, people yang baik, proses yang baik, tapi akhirnya gagal. Maka itu satu kesabaran yang sangat besar ujian yang Allah bagi dan akhirnya Allah kembali kepada kita wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar ini? Sabar dalam segala tindak tanduk. Pertama, sabar bila mana dia melakukan kebaikan. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, buat baik kena sabar. Yang kedua, sabar bila mana dia tu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sabar juga. Yang ketiga ni payah sikit. Sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu Allah uji qada harta dia. Qada berkaitan dengan kemuliaan dia. Qada berkaitan dengan jiwa dia, kematian dan sebagainya. Maka Allah sebut wabasyiris sabirin. Tetapi cantiknya Ustaz, pada ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, selain kau nak kena bersabar, kamu nak kena bersabar, kamu kena ucap satu ucapan. Yang mana dengan ucapan ini sebenarnya kita kembali hakikat harta kita, penyembahan kita, berkaitan kehidupan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu perkataan yang penting untuk menghadapi kepada cabaran, ujian yang Allah bawakan di dalam ayat ini. Senarainya itu pada ayat 155, ayat 156 itu adalah bagaimana menghadapi Ustaz ya. Mungkin itu nanti kita nak bertanya kembali kepada Ustaz. Cuma kita nak bertanya kepada Datuk Seri. Datuk Seri, masa saya berborak tadi, Datuk Seri kata daripada umur 21, 17 tahun buat bisnes. Tak pernah dia turun, malah makin meningkat. Tapi bila melihat pada senarai ujian yang tersenarai dalam 155 itu, rasa-rasanya mana satu daripada 5 itu yang memang rasanya dalam kehidupan Datuk Seri yang mungkin teruji sedikitlah selama daripada, kata kita ambil lah daripada habis UiTM, bahagian Actuarial Science itu 21 tahun sampai sekarang. Ya. Ujian. Exam. Kepada kita. Sambil kita ubah satu perkataan yang kita akan minda akan rasa lain.
Minda akan rasa lebih redha lah macam tu kan. Kita tahu ujian tu memang betul. Betul. Tapi mindset kita kadang ujian ni macam macam negatif sikit. Tapi kalau kita sebenarnya Allah SWT bagi anugerah. Oh, anugerah. COVID ni sebenarnya anugerah Allah. Bila kita cakap macam tu, bila saya selalu tengok Quran Time kan, Ustaz selalu menguraikan, especially pandemik ni kan. Bila cakap pasal pandemik ni sebenarnya ada hikmah behind that. Tapi ramai orang macam, pandemik hikmah, aku kat rumah, aku kehilangan harta, aku kehilangan kelaparan. So dia macam tak boleh terima benda tu. So first thing kena cakap, Allah SWT bagi anugerah kepada kita. First thing. Yang ni yang saya beritahu pada saya team member lah. So yang kedua macam Ustaz tanya, apakah yang Allah SWT uji saya dan juga mungkin orang-orang keliling saya. Sebenarnya beberapa ujian yang Ustaz dah huraikan, 5 benda yang memang common thing yang akan ada, sebenarnya memang pernah mengalami. Pernah 17 alami. tahun ni memang pernah mengalami lah. Tapi bagaimana kita bangkit, bangkit daripada terjatuh. Yang kita main topik hari ni kan, bangkit daripada terjatuh. Contoh kita ambil satu telur dengan buah tenis, bola tenis. So kalau telur ni jatuh, dia akan pecah. Ramai orang yang bila pandemik ni dia jatuh pecah. Dia rasa macam terduduk terus. Sebenarnya banyak je peluang ada, tapi dia nampak telur tu jatuh pecah. Ada orang yang jatuh macam bola tenis. Bila dia jatuh dia boom, bangkit balik. Macam arrow kan, kita nak ambil panah, memanah. Kita tarik, apa siapa tarik tu? Dia kira macam merudum lah tu. Tarik, bila merudum tu dia akan boom lagi laju. So sebenarnya pandemik ni adalah satu ujian ataupun anugerah yang Allah SWT bagi pada kita. Bagaimana kita dah jatuh, bagaimana kita bangun balik. Semalam saya dekat Times Square. Bila saya duduk kat situ, ada orang daripada McDonald datang. McDonald kat bawah. Yeah. Dia naik office, dia kata ada siapa-siapa nak order tak? So daripada situ, dia dapat 25 orang order burger daripada dia. So saya kata, macam mana you guys buat ni? Oh, kami pandemik, tak boleh buat apa. Orang tak datang dekat McDonald, so kami kena buat benda ni. So nak bagi tahu sebenarnya peluang ada. COVID ni adalah satu benda yang dia boleh bagi peluang. Kalau kita nampak sebagai peluang. Tapi kalau nampak sebagai ujian, nampak sebagai benda yang memang akan affected. Saya buat satu training, saya kata kat my team, okay sekarang keluarkan semua wallet, keluarkan handphone, keluarkan everything. Semua keluarkan. Pergi keluar, dalam masa 2 jam, bawa balik duit. Sekarang banyak orang relate kepada wang lah kan. Banyak orang yang terefek, wang kerja, kekurangan, bos tak bayar gaji dan sebagainya. So saya kata, okay keluar, pergi cari duit. Dalam masa 2 jam, semua orang bawa balik duit. Bukan pergi pinjam duit tau. Bukan keluar pergi pinjam duit kat kawan-kawan pun tak. Apa dia buat? Contoh, satu orang tu dia bawa balik kat RM600. So kita macam mana dapat RM600? Oh saya pergi ke kedai bunga. Orang jual bunga. So orang jual bunga, normally orang tu kat dalam lah. So saya pergi kat luar tu, saya pegang bunga, saya tanya kat dia, berapa satu bukit ni? RM70. Dia ambil bukit tu, dia keluar. Okey, siapa nak beli bunga? Hari ni the best, special price, bagi hadiah kepada orang yang tersayang. Ibu ke, anak ke, isteri ke. Saya jual dengan harga RM100. Masya Allah. RM30 saya profit. 20 bunga saya jual dalam masa 2 jam. Dapat RM600. So sebenarnya peluang ada banyak. So COVID ni adalah benda yang Allah SWT bagi kita peluang untuk kita duduk kat rumah, untuk kita berfikir. Dan Datuk Seri, bila Datuk Seri cakap tentang berfikir tu, ada orang kata bahawa mungkin saya ni diciptakan sebagai telur kot, bukan bola tenis. Macam mana melihat perkara tentang telur dan bola tenis ni, bukan kita dilahirkan, kita yang pilih benda tu. Kita yang memilih. Kita nak pilih telur ke, kita nak pilih bola tenis. Kalau kita pilih bola tenis, insya-Allah waktu jatuh tu kita strategize balik, memang akan naik. Saya bilang financial. Ramai orang tanya kat saya, Datuk Seri, mana duit pergi? Ramai orang yang terduduk, yang kena efek. Saya kata okey, wang circulated. Okey, logik kan? Fikir logik kan? Wang berada kat sini. Bila orang efek, wang tu akan pergi mana? Akan pergi kepada orang yang terefek. So somehow kan, wang memang selari kat situ je pun. Tak lari mana. Duit kertas memang ada. Bukannya tersembunyi kat mana-mana, hilang, dibakar apa tak. Ada kat situ. So siapa yang berani, siapa yang cepat, siapa yang laju, siapa yang opportunis, siapa yang berdoa, siapa yang sedekah, benda-benda ni semua, orang ni lah Allah SWT akan ambil untuk jadikan bagi rezeki yang lebih. Jadi di situ sebenarnya kalau kata kita boleh lihat kepada bola tenis tadi bangkit, sebenarnya saya nak kembali balik pada Ustaz Musaffar. Bila disampaikan tadi wabasyiris sabirin, ada jawapan ataupun cara untuk mendapat anugerah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Biasanya kalau orang cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu kira duduk je lah. Kan? Kalau orang tak meninggal, orang aksiden pun, kalau orang aksiden ada orang cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata dah mati ke? Kan? Padahal sebenarnya ayat ini ada satu rahsia yang besar untuk bangkit. Ustaz Mustafa kalau boleh cerahkan, sebenarnya ayat ini dengan cakap perkara ini macam mana ia boleh membangkitkan individu yang terkesan dengan pandemik, dengan COVID, dengan apa saja ujian untuk mendapat anugerah dari Allah. Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita tersebut tentang ujian ataupun musibah dan apa yang Quran ajar kepada kita, kita menyebut dengan lafaz dipanggil istirja. Istirja ni maksudnya kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud kita pasrah daripada awal lagi, menyatakan semua perkara itu datang daripada Allah dan akhirnya kepada Allah ia akan dikembalikan. Dan bila kita baca selapis saja ayat ni, kita akan nampak macam biarlah macam tu lah kot. Tak apa, dia kena ujian ni kita duduk sajalah kan. Tak payah kita nak bangkit dah. Sebenarnya kita kena kaitkan dia dengan hadis Nabi SAW. Yang mana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika mana Abu Salamah meninggal dunia. Kerana Abu Salamah ni suami yang baik, suami yang menjaga semua kebajikan yang ada pada Ummu Salamah, suami yang misali. Suami contoh, suami yang tidak boleh didapati di mana-mana lagi oleh siapa? Ummu Salamah. Jadi bila mana Ummu Salamah melihat beliau pun termenung, duduk fikir tak ada dah kot yang lebih baik ni kot. Tak ada dah yang lebih cantik, lebih molek daripada Abu Salamah. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW datang ada dalam setengah riwayat dalam Imam Muslim menyebutkan Hatib bin Abi Balta'ah untuk meminang Ummu Salamah untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Dan apa sebenarnya rahsianya? Apa dia punya kelebihannya? Kerana kalau kita terkena musibah, antara setengah orang ni ataupun kebanyakan mungkin di kalangan manusia, bila kena musibah dia akan kata tak apalah, Allah dah ambil, Allah dah uji kita, Allah dah sekian-sekian. Tapi dia lupa sebenarnya Allah suruh kita minta supaya kita dapat pahala di atas musibah. Yang kedua, kita diberikan pulangan yang lebih baik terhadap apa yang Allah telah tarik balik. Yang ni satu benda yang dilupakan. Kerana tu bila mana Ummu Salamah dia dapat saja doa yang diajar oleh Abu Salamah, ambil daripada Nabi, iaitulah dibaca Allah marju'ni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah pahala di atas musibah ini dan gantikanlah yang lebih baik. Ramai orang buat pelawak. Pada ayat ni dia kata, tengok, itu tandanya dapat suami lain. Tandanya dapat kita kata pasangan yang baru. Sebenarnya kita lupa yang didapati oleh Ummu Salamah tu Nabi. Nabi tu pun bawa wahyu, Nabi tu pun bawa petunjuk, dan akhirnya kita nak kembali ke situ bukan sekadar dapat pahala, kita nak dapat balik pulangan yang lebih berganda-ganda di atas doa yang kita amalkan. Jadi saya seru kepada kita semua, selain daripada kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan kita lupa kita tambah Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maksudnya Itu rahsia. Apa nama maksudnya tadi tu? Yang doa hadis tadi tu? Doa itu maksudnya ialah ya Allah. Ni bagi sesiapa yang mungkin bahasa Arab tu lambat sikit kan. Lambat sikit. Sebab kalau nak kena ngaji bahasa Arab lambat lagi. Hantar dengan anti pun terbalik lagi. Jadi lambat sikit. Jadi bahasa Melayu tak apa. Iaitulah ya Allah, berikanlah ganjaran, iaitulah pahala di atas musibah dan gantikanlah yang lebih baik. Itu dia punya solusi kepada segala masalah, iaitulah atas ujian yang Allah berikan kepada kita, dan dengan kita yakin itu insya-Allah bukan setakat kalau Ummu Salamah mampu untuk mendapatkan Nabi SAW di atas Allah bagi anugerah itu, apatah lagi ujian ataupun berbentuk keduniaan yang kita minta kepada Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Mustafa berkongsi tentang apakah sebenarnya panduan daripada Al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, perkataan yang bukan sekadar di mulut tetapi ia memberi kesan daripada hati kepada hati kita bahawa sebenarnya inna lillah, memanglah semua ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah itu, ya, maksudnya dengan segala apa ujian kita ingin mohon pahala ganjaran daripada Allah dan ganti lebih baik. Bila ganti lebih baik itu maksudnya bangkit, ya, bangkitnya itu Allah akan alurkan, tetapi yang pastinya ila itu bukannya kita duduk saja Ustaz, ya. Bila inna ilaihi maksudnya kalau daripada sini nak ke sana kena berusaha, dan usaha itulah yang akan dimudahkan, digantikan dengan lebih baik. Kita berehat sebentar, kita sambung kembali selepas ini dalam Wacana Al-Quran, bongkar solusi Quran, bina ekosistem Islam.
kembali kita dalam wacana Al-Quran. Kita bongkar solusi Quran bina ekosistem Islam pada hari ini dalam tajuk kita iaitu bangkit dari tersungkur. Kita melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 155, ayat 156 dan 157 membekalkan kepada kita cahaya untuk bagaimana kalau kita menghadapi ujian itu memang adalah formula ataupun intipati daripada kehidupan, tetapi lebih daripada itu di hujung ayat 157 itu ada perkataan ulaika humul muhtadun. Sesiapa yang lulus dalam ujian maka mereka itu mendapat hidayah, mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Datuk Seri ada bercakap tentang semua perkara ini, sama ada kita nak lihatnya dalam bentuk ujian dan ujian degupnya terus bertambah ataupun terus dia cepat-cepat melihat bahawa ini adalah peluang untuk muhtadun, untuk dapat hidayah, untuk dapat hadiah daripada Allah, dan ia adalah cara kita melihat Datuk Seri, ya. Sama ada kita kata ataupun hadiahnya ini boleh hadir dalam masa terdekat. Syaratnya kita cepat-cepat mengamalkan apa yang ada pada ayat 156 tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Datuk Seri, kalau katakan Datuk Seri dalam menguruskan 650 orang, ya, mereka mungkin ada cabaran. Mereka kata bahawa zaman COVID-19 orang cakap ujian, ini mungkin cabaran. Tapi bagi Datuk Seri bersama dengan 650 orang bola tenis ini, ya, bagaimana nak pastikan mereka ini terus melihat dalam bentuk bola tenis, bukannya telur yang pecah, busuk dan akhirnya menyusah orang lain. Sila. Dekat Financial Genius Group, lepas saja COVID tu, kami terus ubah apa yang kami buat sebelum ni. Sebelum ni offline. Tak pernah ada online. Ramai orang tak pernah ada Zoom, Webex, Microsoft Teams, macam-macam software yang boleh digunakan, yang boleh disupportkan. So apa kami buat? Semua okey. Install sekarang. Wow, first thing. Tapi yang good thing, my team ni kira samina wa ta'ana lah. Teachable dia orang ni. Ikut dengan cakap. Sebab nak berjaya, saya kata kena dengan cakap. Kalau tak dengan cakap, buat kepala sendiri, mungkin tak berjaya. So buat benda tu. And then saya nak kongsi, lepas COVID, apa benda pertama saya katakan? First, okay, bangun pagi, contoh tak boleh keluar rumah, mungkin work from home ke apa, okay. Bangun pagi first, dress macam nak pergi office. Walaupun tak pergi office tau, dress. Pakaian kena betul, kemeja ke, coat ke apa pakai. Okay, second, keluar rumah. Ni cakap pasal PKP ni tau. Keluar rumah, 2 minit, 3 minit, patah balik. Keluar rumah, naik kereta kan, naik motor, naik kereta, patah balik. Cuma ni semua psikologi tau. Beritahu kat minda yang kita dah keluar daripada rumah untuk pergi kerja. Tapi dekat mana kerja tu? Dekat rumah. Balik rumah. Lepas tu yang ketiga, kena ada tempat yang spesifik dedikasi untuk bekerja. Ramai orang yang cakap nama apa? Work from home. Tapi minta maaf, ramai orang yang sleep at home. Bukannya work from home. Ramai orang, semua terkesan. Bila saya ada liaise dengan customer, dia kata saya berurusan dengan satu company ni, dia kata work from home. Tapi kerja tak selesai. Tak tahulah work ke, apa ke tak tahu. So kita ambil mudah tentang work from home. Dia kita tahu pasal sumber keberkatan benda ni kan. Kalau kita ambil macam curi masa ke, kita tak buat betul-betul, na'udzubillah, takut masa kita tu tak berkat. Bila masa tak berkat, gaji yang kita dapat tu takut tak berkat. Ibu saya pernah beritahu waktu dia pergi sekolah, mak saya cikgu 30 tahun. Dia pergi sekolah, satu hari dia datang lambat. Ni cerita lama lah, 80-an. Dia datang 5 minit dia datang lambat. Guru besar jumpa dia, Cikgu Hamidah. Kalau cikgu datang lambat seminit, balik seminit awal, duit gaji cikgu tak berkat. Daripada hari tu memang dia betul-betul jaga keberkatan masa dia tu. So kita waktu pandemik ni, kita kena ambil peluang untuk manfaatkan masa-masa yang ada. Sebab waktu ni lah peluang memang sangat banyak. So tadi Ustaz dah terangkan, sebenarnya peluang ada dekat depan mata. Macam mana kita nak berusaha untuk dapatkan. Macam sebenarnya saya beritahu McDonald tu kan. So orang yang contohlah berniaga krepek ke, berniaga apa-apa pun tak kisah. So macam mana dia nak ambil peluang. Sekarang ni online adalah satu benda yang memang kena ada lah. Kalau tak ada Facebook ke, tak ada Instagram ke, tak ada website, tolong ada. Sebab sekarang memang perlu ada benda ni. So bila ada, kena belajar lah benda tu. Sebab ramai orang bila promote dekat online ke, ataupun yang dekat, yang goreng-goreng pisang ke, dekat office, pergi masuk office. Waktu lunch hour ke ataupun petang, pergi masuk office, tanya siapa nak order. Kan tak pernah kita buat. Orang yang jual goreng pisang, duduk kat situ je pun. Tunggu orang datang. Mungkin sekarang ambil pendedahan yang berlainan. Saya kenal satu orang jual kacang putih dekat Bukit Bintang. Dia jual kacang putih doing very well. Kacang putih dia memang sangat laku. Hari-hari dia pergi ke office.
Sampai satu hari dia hantar anak dia pergi universiti luar negara. Lepas tu dia call ke anak dia ni. So macam mana ekonomi? Oh, anak dia kata, bah, ekonomi tak bagus. Ekonomi very bad. Blah, blah. Dia semua cakap negatif. Lepas tu bapa dia dengar perkataan ni, bapa dia macam, oh betul lah. Esok tu, dulu hari-hari pergi office. Esok tu dia tak pergi dah. Dia macam down sikit. Dia macam, ekonomi tak elok. Orang tak ada duit. Mesti tak ada orang nak beli kacang putih aku. Daripada situ, dia terus menudum. So be careful. Kita dekat COVID ni, kita kena jaga minda kita. Kalau kita dengar perkataan negatif, oh COVID teruk, ekonomi bad, semua orang tak ada duit, semua orang buang kerja. Oh ya ke? Kita pun macam, walaupun kita ada peluang, kita macam mendownkan diri sendiri. So jaga-jaga dengan orang macam ni. So kita kena protect minda daripada benda-benda negatif masuk. Kalau benda negatif masuk, dia akan masuk dalam otak, wush, habis. Satu lagi perkataan. Ada masa ya? Satu lagi perkataan. Perkataan ada doa. Apa yang kita sebut, itulah kita akan jadi. So hari-hari bila bangun pagi, kita kena sebut perkataan-perkataan positif. Bila syukur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lepas baca doa, syukur pada Allah dan sebut perkataan positif. Contoh, I'm happy, I'm healthy, I'm wealthy. Wah, perkataan-perkataan macam tu. Bukan yang bangun pagi, alah nak pergi tengok muka bos pun nak termuntah. Hancur. Semua benda-benda negatif kita sebut. Bila kita sebut benda-benda negatif, terus macam tak ada mood nak keluar dah pun. Walaupun kita boleh keluar pergi office pun dah macam, malas lah. And then down, habis terus. Habis. Jadi telur tadi. Jadi telur terus. Jatuh, boom. Instead of jatuh, melompat balik. Jadi maksudnya dalam diri seseorang manusia tu, dia boleh kadang-kadang dia menjadi telur, ya. Betul. Tapi kalau diisikan dengan perkara yang positif Yes. itu, dia boleh jadi bola Tenis. tenis, ya. Dan kalau katakan bercakap perkara tentang daripada telur kepada bola tenis ini, Ustaz Musaffar, sebenarnya dalam ayat yang kita baca tadi, bila bercakap tentang ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, individu yang mendapat hidayah ini sudah tentunya dia mempunyai cara fikir yang tersendiri, ya. Satu tadi sabar, dan orang yang sabar itu bukanlah orang yang pelbagai definisi, tapi digelar tadi bercakap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bagaimana sebenarnya perkataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, dia satu perkataan tapi dia akan menukar daripada telur menjadi bola tenis sebentar tadi. Apa mekanisme kalau boleh kita faham dalam bentuk yang lebih luas daripada Al-Quran ini? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayat 157, bila mana kita berbicara tentang keadaan manusia yang mana setelah mana dia diuji, dia sabar, dan kemudian Allah bagi, kata Saidina Abdullah ibn Abbas, Allah bagi dia 3 perkara. Tadi Ustaz Fazrul sentuh satu. Di mana lagi 2 perkara pada ayat itu? Yang pertama, mereka itu adalah yang mendapat selawat daripada Tuhannya. Selawat ni apa dia tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah pengampunan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu yang pertama dia akan dapat. Yang kedua, dia akan dapat juga di sebalik ujian dan juga kesabaran yang dia tahan itu, rahmat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ramai orang kata, apa beza rahmat? Apa beza dengan selawat pengampunan tadi? Sebenarnya kata Al-Imam Al-Qutubi, dipanggil isba'ul ma'na. Maksudnya gini, kalau kita minum air di kedai mamak, kita akan rasa okey, lagi tambah 1, okey tambah 2, sampai kita rasa tu nak termuntah dah, tak nak dah minum. Maka sampainya maksud perkataan rahmat tu, selepas mana Allah kata selawat, dapat rahmat pula maksudnya apa? Selamat daripada azab Allah, kata Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair menyatakan, siapa yang mana sabar selepas dia dapat pengampunan pada Allah, dia akan diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua sekali. Dua-dua. Dunia dan akhirat. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Dunia dan akhirat dia akan selamat. Sebab apa? Ujian itu, kalau seperti mana kita kata mindset yang positif tadi, maka mindset yang positif bila kita memandang pada ayat Quran itu, kita akan nampak Allah ampunkan kita. Allah rahmat kita, selamatkan kita daripada azab. Allah bagikan kita jalan petunjuk dan hidayah kepada setiap manusia yang mana Allah telah berikan apa saja ujian dan diselamat dengan ujian itu. Maka di situ kita akan tengok juga Allah sebut dalam surah Syura ayat 30. Allah menyatakan apa? Iaitulah keadaan manusia yang mana bila mana dia tu ditimpa musibah, dan kadang-kala bima kasabat aidikum, dengan sebab tangan mereka sendiri. Kadang-kadang silap tu, jatuh tu, musibah tu, mereka silap. Silap di antara sesuatu, mungkin dia punya percaturan, dia punya keadaan dan sebagainya, dia sendiri. Kemudian Allah kata, wa ya'fu an
kathir. Allah akan maafkan banyak-banyak kepada orang itu dengan keadaan yang kembali sebelum kepada ayat kita sebutkan tadi apa dia? Pengampunan, selawat, maghfirah dan juga kita sebut petunjuk. Yang mana petunjuk ini dia adalah salah satu jalan yang biasa kita minta, kita nak, tapi sebenarnya sebab musibah Allah bagi petunjuk. Sebab musibah Allah bagi jalan yang terang, yang lurus. Maka di situlah kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min muslim yusib." Tidaklah di kalangan manusia bila mana dia timpa musibah. Bukan musibahnya, keletihan, duka cita, rasa sakit, rasa dengan keadaan yang pelbagai. Maka kata Nabi SAW, illa malaikat kafarat, iaitulah sebagai kafarat penebus dosa. Ada sisi positif dalam kehidupan duniawi dan kita juga jangan lupa akhirat juga ada ganjaran yang besar yang Allah bagi kepada kita berkenaan dengan ayat itu. Masya-Allah, itu adalah penerangan bagaimana sisi positif yang dikembangkan daripada ayat 157. Maksudnya positif itu kalau ikut kapasiti manusia, kita sejauh mana boleh melihat luar dinding ataupun luar tahun. Bukan luar tahun, hari ini pun saya tak tahu besok. Ya, nak positif besok ni macam mana ni kan. Tetapi bila ada salawatu mir rabbihim, ada keampunan daripada Allah, maksudnya segala perkara-perkara yang negatif itu Allah buangkan, bukan kita buang sendiri. Yang keduanya tadi rahmah, ya, kasih sayang daripada Allah sampai selamat, ya. Dan yang ketiganya Allah beri hidayah. Hidayah ini di mana Ustaz? Di dunia ke di akhirat? Kedua sekali. Dua-dua sekali dapat pencerahan, idea itu yang daripada apa duduk menunggu je tu bangkit, betul, ya. betul. Kerana orang yang mendapat hidayah ini bukan sekadar cerah begitu sahaja, tetapi akan mengambil tindakan. Rupa-rupanya ini adalah positif daripada Tuhan kerana seseorang itu bercakap positif menghadapi segala ujian, dan ini perkara yang amat penting. Jadi Datuk Seri, bila Datuk Seri bercakap tadi perkara positif, satu yang kita lihat daripada ayat 157. Betul. Tapi ada juga yang kata dia positif tapi mungkin dia tak pernah dengar ayat 157 ni kan. Jadi dia pun cakap I'm happy, I'm wealthy. Pernah tak Datuk Seri berjumpa dengan mereka yang cakap pagi-pagi begitu, tapi lepas tu dia tersungkur juga? Okay. So kalau orang macam tu sebenarnya dia cakap dia dia cakap mulut je pun. Bila cakap mulut tak sampai ke hati, macam Ustaz cakap tadi lah. Kita cakap satu benda tu macam kita tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam Ustaz kata, ada orang mati ke? Dia macam tak faham benda tu innalillah ni mati je pun. So dia cakap tu macam tak sampai. Ataupun dia cakap macam doa Ummu Salmah tu, dia cakap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak sampai, dia tak betul-betul minta pada Allah. Ramai mighty member, bila dia orang kata, oh dia guna ayat cantik tau, ayat Islam, dia kata, aku tak ada rezeki lah hari ni. Tak ada rezeki. Tapi dia tak buat sale pun. Dia tak keluar berumah. Tak ada rezeki lah aku sebenarnya. Allah dah beritahu tak ada rezeki. Cakap dia tu betul. Tapi dia tak usaha pun lagi. Bila tak usaha, dia terus macam give up lah. Dia pandai-pandai juga Dia, tu, kan? betul, dia pandai-pandai cakap macam tu kan. Okey, baik. So paling important, so kena macam tadi Ustaz kata, kena inovatif, kena buat sesuatu yang berlainan. Sebab bila COVID datang, satu benda kita panggil norma baru. Benda yang kita tak pernah buat. Sekarang ni mana-mana kita pergi kena pakai face mask. Face mask jadi macam spender kan. Tak pakai kita tak comfortable lah. Memang kena pakai juga. So everywhere, pergi mall ke apa, kalau kita tak pakai rasa macam kekok, macam orang akan tengok kita macam tu. So memang kena pakai. So meaning to say, benda yang kita tak pernah buat sebelum ni, kita kena buat sekarang ni. So kita kena biasakan benda ni. Saya pernah pergi jumpa satu Tan Sri dekat office dia. Very successful Tan Sri. So saya tengok atas meja dia ada 100 katak hijau, patung katak hijau. Satu katak kuning kat tengah. So saya tanya, Tan Sri, kenapa ada katak kuning kat tengah tu? Dia kata, oh itulah successful. Itulah branding. Itulah marketing. So kalau you nak jadi successful, you kena jadi yellow frog. Meaning, you kena jadi berlainan. Kalau tak berlainan, you are fighting. Kita fighting. Contohlah kita ambil kedai burger lah. Banyak kedai burger yang fighting harga RM5.95, RM4.95, dia fighting. Tapi ada kedai burger yang macam contohlah, kita tahu lah, kedai burger yang harga RM25, RM30. Penuh. Tapi jarang kita tengok iklannya. Sebab apa? Dia tak fighting. Dia ada market dia tersendiri. Contoh, jenama-jenama beg tangan yang RM20,000, RM30,000, RM40,000. Orang nak pergi beli, kena waiting list. Waiting RM80,000 pun ada. Kena waiting list. Sebab apa? Dia tak fighting.
ada market dia pun kat situ. So setiap benda kita lakukan, setiap bisnes kita lakukan, memang ada orang dah pun kat situ. Ada market. Rezeki yang Allah SWT tetapkan memang dah ada. Bagaimana kita approach, bagaimana kita berubah, bagaimana kita buat inovatif. Inovatif ni benda yang kita tak pernah buat, kita buat benda ni. Macam Yellow Frog lah, satu benda yang kelainan. Macam orang tanya kat saya, macam apa you pakai baju macam ni ya? Kenapa kereta you warna tu? Kenapa? Kereta tu ada kaitan dengan katak kuning nanti tak? Okey. Orang kata. So dapat bisnes. Saya buat bisnes umur 21. Yeah. Siapa lah nak jumpa budak ni? So saya kena buat different. Kena jadi different. So cara pakaian saya lain, cara seluar saya lain, cara cakap lain. Benda-benda saya susun ayat pun lain. Contohlah, saya dalam bidang takaful. Contoh kita buat pasal medical card lah. To be simple, ramai orang buat takaful kan. Medical ni kalau you ambil medical card, 90 orang akan cakap, oh kalau medical card, I tak nak plan ni. Pernah dengar kan perkataan ni? Oh medical card, I tak nak. Tapi saya ubah. Oh kalau you ambil plan ni, kita bagi ubah. Sebenarnya mereka cakap free health check-up. Oh betul lah. Okey, I nak. Dia pula yang follow up dengan saya. Ejen kena follow up customer. Nak pergi mereka cakap, ayah susah lah, tak nak lah. Cancel lah plan tu. Tapi saya ubah perkataan free health check-up. So sebenarnya perkataan-perkataan ni kita kena inovatif. Supaya orang boleh terima, orang rasa nak terima benda you, and you need to adapt changes perkataan dia. Jadi itu adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian. Maksudnya perkataan yang kita ucapkan itu, satu tadi ada perkataan memberi kesan negatif pada orang. Betul. Tapi kalau katakan untuk diri sendiri, perkataan yang kita ucapkan itu, kalau tadi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memang kita dah tahu dah, memang kita kena cakap. Tetapi ia bukan sekadar cakap di mulut, ia perlu datang daripada hati kita sehingga kan kita mendapat impact yang positif. Benar-benar salawatu min rabbihim wa muhtadun. 3 package yang Allah siapkan ataupun hadiah kerana memanfaatkan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu mungkin Ustaz Tirmizi menambah di sini. Oh, saya tak ada apa nak tambah. Semua dah disebut oleh pionir kita, masya-Allah. Cuma gitulah, Al-Quran ni memang sentiasa menjadi penawar bagi manusia. Bila Al-Quran sebut fa inna ma'al usri yusra. Dua kali dia ulang pula, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya apa yang kesusahan yang kamu hadapi, pasti selepas tu akan kesenangan yang kamu hadapi. Sebab tu orang buat cipta macam kegagalan itu adalah permulaan satu kejayaan. Pasti Allah Ta'ala akan uji kamu dulu. Sebab adalah sebuah hadis Bukhari disebut, bila Allah Ta'ala nak hamba jadi baik, yusib minhu. Man arada bihi khaira, yusib minhu. Nak jadi baik, dia akan ujian. Dengan ujian tadi, tapi kena positif lah. Jangan tak apalah, kan, duduk, tapi mesti kena bangkit. Sudah pasti Allah Ta'ala akan bersama, insyaAllah. Okey, jadi itu adalah sebagai satu tambahan kepada kita untuk memahami sebenarnya inna ma'al usri yusra. Bagi setiap kesusahan itu, satu kesusahan itu paling kurang perkataan yusra itu berulang 2 kali. Jadi paling kurang 2 kali Ustaz ya, ataupun lebih lah ya, bukan sekadar terhad kepada 2. Cuma mungkin kalau kita lihat kepada ayat yang ke-158, mungkin extension daripada perbincangan kita, peristiwa Safa wal Marwah. Ya, sedikitlah mungkin kalau katakan Ustaz Tirmizi boleh baca sedikit ayat 158 ini. Kita patah balik muka surat 24 ini. Kalau Ustaz Mustafa boleh cerahkan sedikit apa kaitan ayat ini dengan cerita pasal ujian, tersungkur, bangkit. Ada kaitan tak Ustaz? Ada ya. Tapi kita nak dengar dulu dengan satu ayat 158 daripada surah Al-Baqarah. Silakan Ustaz. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا
Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar agama Allah, maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ke Baitullah, tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ayat ini hadir selepas bercerita tentang sabar sebentar tadi, dan menariknya ialah ada cerita Safa wal Marwah. Kalau pergi sa'i itu, Datuk Seri, kita nampak kepada ayat ini, ya. Tapi apa kaitan dengan ayat 157? Mari silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana ibunda kepada Nabi Isa alaihissalam, ibunda kepada Nabi yang terdahulu, iaitulah ibunda kepada itulah ada beberapa riwayat menyebutkan antaranya adalah Siti Hajar. Ataupun kita Siti Hajar lah, ataupun Nabi, dalam riwayat sebut Hajar. Mak kepada Nabi Ismail. Mak kepada Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana pada waktu itu diuji oleh Allah. Ni ujian tentang kehidupan. Yang mana Allah uji dia tentang keadaan yang kita sedia maklum, juga dalam riwayat Imam Bukhari, ketika mana dengan keadaan yang Nabi Ismail merengek, terlalu haus dan sebagainya, kemudian ada datang daripada Bani Jurhum dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak di situ Nabi Ismail alaihissalam bila merengek dan minta, dan akhirnya terpaksalah untuk berlari ke sana ke sini. Dan di situlah peristiwa yang besar Allah uji kepada Siti Hajar, yang mana akhirnya membawa ayat itu ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita boleh simpulkan sikit saja, ujian yang paling besar dalam ayat itu adalah berkaitan dengan akidah. Kenapa berkaitan dengan akidah? Kerana bila sebut tentang persyaratan antara haji dan umrah, kita kena sa'i. Kata Al-Imam Tabari rahimahullah, ketika mana dengan keadaan waktu awal-awal Islam, ketika mana nak sa'i antara Safa dengan Marwah, ada bahala. Bahala tu nama Isaf dan Na'ilah. Jangan letak nama anak Isaf Na'ilah, nama bahala. Jadi sedap bunyi tu kan, yang letak bunyi Arab. Jadi jangan. So tengok dulu pada makna dan konteks. Jadi dua bahala diletakkan. Jadi sahabat bila sa'i, sahabat pelik, ya Rasulullah, ni kami sa'i Safa Marwah ada bahala, nak kena sa'i ataupun tak? Boleh ataupun tidak buat. Maksud ujian sudut akidah. Kalau kita pergi sa'i, sini ada bahala, adakah ganggu gugat sudut akidah? Maka pada waktu itu Allah menyatakan bahawa tidak mengapa. Fala junaha alaih ayyatawafa bihima. Tawaf tu pun masuk sa'i, sa'i pun maksudnya tawaf juga. Mengelilingi, itu asalnya. Jadi bila mana disebut tu, ujian yang besar adalah akidah. Jadi kalau tengok tadi, takut, lapar, kemudian kurang harta, kemudian juga mati dan sebagainya, dia tak sampai kepada tahap ujian akidah. Maka bila tengok pada ayat tu, ada kaitan juga pada ujian berkaitan dengan akidah yang akhirnya boleh mengganggu gugat, seperti mana isu ketuk pintu yang kita sebutkan tadi. Maka di mana kita pada waktu itu bila mana Allah uji kita, dan sangat berkait rapat dengan ayat 158. Baik, terima kasih. Jadi di sini sebenarnya ayat yang berkaitan dengan ujian, ya. Dan ujian yang paling tinggi ini ialah ujian akidah, Ustaz, ya. Jadi apabila kita menghadapi ujian, kita kena jaga akidah kita itu sendiri, agar kalau katakan takut, jangan sampai ganggu akidah. Kalau lapar, tak ada makan, tak ada kerja, jangan sampai ganggu akidah. Kalau kurang harta, kurang pada diri, tak sihat, sakit ataupun hasil bertani ke, berbisnes ke, jangan sampai ganggu akidah. Maka itu adalah perkara yang diberi penekanan pada ayat 158 ini, agar kita selalu berjaga-jaga. Malah sebenarnya orang yang negatif ini kadang-kadang ekstrimnya akidahnya pun boleh terlari, Ustaz, ya. Pasal dia rasakan bahawa mengapalah Allah bagi COVID-19, kan? Mengapalah saya kena itu, kena ini. Tetapi kalau nak tersungkur, betul-betul tersungkur bahagian akidah, Ustaz, ya, memang dia akan menyebabkan seseorang itu makin tidak boleh bangun. Tetapi kalau kita bangkit ataupun kita tahu bahawa kami ini milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pernah juga waktu saya sakit kaki, ya, bila saya rasa macam nak pergi jumpa doktor, mana doktor yang boleh ubat, kan? Tapi bila ingat, ini kaki ini bukan saya punya, kan? Ya Allah, bukan kakiku, ya Allah. Innalillah. Dia jadi lebih tenang, ya, Datuk Seri. Jadi di sini sebenarnya kita nak membawa kita kepada penghujung perbincangan kita pada hari ini. Bangkit daripada tersungkur. Mungkin 2 minit untuk Datuk Seri memberikan cadangan, nasihat kepada pendengar. Jika ada masalah cabaran dalam keluarga, dalam bisnes, dalam kehidupan seharian, apakah perkara yang penting agar jadi bola tenis bukan telur busuk? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk summary ni saya nak beritahu 3 benda yang paling penting lah. Paling penting minda kita. Minda kita kena positif. Macam tadi kita dah huraikan dah. Apa maksud positif? Kita kena happy dengan orang. Kita kena kagum dengan orang lain. Jangan tengok orang yang naik kereta yang lebih mewah sikit, kita rasa ni mesti kereta curi. Ni mesti kereta pinjam. Kalau perempuan keluar, ni mesti ada sugar daddy. Minda dia negatif betul-betul. Tengok orang mesti jangan fikir negatif. So, think positif. Kena happy. Masya Allah, tabarakallah. Allah SWT bagi rezeki. InsyaAllah Allah pun akan bagi rezeki yang sama padaku. Kenapa tak beritahu benda macam tu? Kenapa nak ada negatif? So first thing, ubah minda. Yang kedua, ubah perkataan yang tadi saya cakap tu. Ubah perkataan. Sebab apa? Perkataan adalah doa. Apa yang kita ulang, itulah akan jadi. Contohlah, jom kita main satu game lah. 30 saat kita main game ni. Okey, kita ada tengok piman-piman tu ada 2 old man dalam tu. Satu pak uda, satu pak busu. Okey, jom kita sebut busu. Orang yang tengok live pun boleh sebut busu. Kita sebut busu untuk 8 kali. Okey, sama-sama dekat live. Okey, jom sama-sama kita sebut busu, 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 busu. Okey, soalan. Lembu minum apa? Hai. Lembu. So, kebanyakan orang akan terjemah macam susu. So lembu minum air. Tapi ramai orang 95% saya cakap macam ustaz pun nak air. So sebab apa benda tu berlaku? Saya cakap air pasal saya tak minum air lagi ni. Benda tu berlaku sebab kita dah selalu guna perkataan negatif. So sama juga bila kita bangun pagi kita cakap, wah aku tak boleh lah, COVID-19 ni aku akan down lah, aku akan perniagaan aku akan hancur, aku akan bankrupt, aku akan rugi, semua perkataan negatif kita ubah, na'udzubillah min zalik, kita akan bankrupt. Kita akan terduduk, kita akan efek, bisnes akan merudum, kita akan macam-macam benda akan berlaku. Yang ketiga, kita kena faham daripada hati kita kena cakap, kita boleh lakukan benda ni. Macam tadi kita cakap kan, mulut dengan hati kena selari. Ramai orang mulut dengan hati tak selari. Kita kena cakapkan diri kita, tanggungjawab kita untuk jadi berjaya dunia akhirat. Kalau tak percaya mungkin adik-adik ke siapa-siapa akan berjumpa ibu bapa cakap, mak, saya rasa nak jadi miskin lah. Apa mak akan buat? Tiba-tiba kami penampak je. Hantar you belajar tinggi-tinggi, you cakap nak jadi miskin. Tak ada orang nak you jadi miskin. Tak ada orang nak you merudum. Tak ada orang nak you ditimpa musibah. Semua orang nak you berjaya. Tapi of course kalau Allah sayang kita, Allah akan bagi ujian pada kita. So redha benda tu and move. Bukannya redha duduk. Itu salah. Redha and move up. Macam bola tenis. Wallahualam bissawab. Terima kasih diucapkan pada Datuk Seri berkongsi pengalaman dan juga tips teknik untuk kita bangkit daripada tersungkur berdasarkan pengalaman, berdasarkan kepada usaha ataupun ilmu yang Datuk Seri peroleh sepanjang 17 tahun ya. Itu adalah pengalaman yang amat panjang sebenarnya. Dan lebih daripada itu, kepada Ustaz Musaffar, apakah perkara penting untuk kita faham? Hari ini kita berlega di sekitar surah Al-Baqarah 3-4 ayat saja Ustaz, ni banyak lagi. Tapi apakah perkara penting untuk bangkit daripada tersungkur? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, jadikan manusia yang sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika mana Abdul Rahman bin Auf dia datang ke Madinah dengan keadaan yang tidak ada apa-apa sebagai satu orang yang muhajirin, sehingga satu orang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi', dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada kebun harta yang begitu banyak, aku boleh bagi engkau separuh. Aku ada isteri 2 orang, aku boleh ceraikan, tunggu iddah, bagi kau kahwin. Punyalah pengorbanan tu sangat besar. Tapi kata Abdul Rahman bin Auf, tak apa, semoga Allah memberkati harta kamu. Ada pasar tak? Tolong tunjuk sikit pasar, aku nak pergi meniaga. Kan? Dan selepas dia meniaga sekejap saja, lepas tu dia berkahwin dengan hantaran emas sebesar biji kurma. Sekejap saja dia pun kahwin, dan Nabi kata, kamu buat tak walimah? Dia kata, belum Rasulullah. Nabi kata, buat walimah walaupun dengan seekor kambing. Menunjukkan apa? Baik sangka dengan Allah dengan keadaan apa sekalipun, tanpa kita melengah-lengahkan terhadap usaha ataupun peluang-peluang yang ada di sekeliling kita. Itu kita kena ambil peluang yang begitu kuat supaya kita insya-Allah boleh bangun seperti mana bola tenis yang kita sebutkan tadi insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Musaffar mengingatkan kepada kita bahawa kita positif, dan positif yang lebih penting adalah positif kepada Allah yang mempunyai Asmaullahul Husna ya. Berbanding nama kita memang positif Ustaz ya, tetapi kita yakin bahawa yang maha positif Asmaul Husna, maha baik adalah Allah yang memang sentiasa memberi rahmah. Dan bila kita sentiasa berbaik kepada Allah, sebenarnya memang Allah memang baik dah pun ya. Kadang-kadang kita je yang kata dalam hatinya begitu ataupun mulutnya tidak sama. Moga-moga ia akan kita selarikan dan akhirnya kita bangkit daripada
tersungkur. Di akhir ini kita ingin panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjemput kepada Ustaz Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bukan kita pilih salah satu, kedua-duanya dijauhkan daripada risiko paling besar, azaban nar dalam doa kita sebentar tadi. Inilah kesedaran bangkit daripada tersungkur yang kita ingin bawakan, sebarkan, dan tuan-tuan boleh bersama dalam kempen tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha. Bagaimana kita ingin membawa vibe yang positif dengan sama-sama sedar sumber positif itu adalah datang daripada Allah SWT. Dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera, dan wacana Al-Quran ini adalah salah satu daripada usaha bagaimana kita mendidik masyarakat, dan tuan-tuan juga boleh berkongsi di mana sahaja dan menghasilkan lebih banyak lagi program pendidikan berasaskan kepada Al-Quran. InsyaAllah kita doakan dengan wacana ini lebih banyak lagi program di peringkat mungkin takaful dengan asas Al-Quran, Datuk Seri, ya, di pelbagai genre, kategori kehidupan, kembali kepada cahaya Al-Quran. Kesannya insya-Allah kita positif kepada Allah Asma'ullahul Husna, sehingga Allah membantu kita. Tadi ada 3 perkara. Salawatu min rabbihim, Allah buang segala kesilapan, kekurangan kita. Yang keduanya warahmah, Allah beri kasih sayang. Allah sayang, Allah akan jaga kita. Dan yang ketiganya, Allah beri idea-idea baru untuk kita bangkit daripada tersungkur. Bertemu lagi dalam wacana Al-Quran. Kita bongkar suasi Quran, bina ekosistem Islam. بسم الله الرحمن الرحيم